Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Asrul Effendi Hassan. Pada kali ini, saya akan membawakan satu kelainan perkongsian ilmu di dalam channel saya. Saya akan berkongsi ilmu berkaitan dengan sebuah buku yang amat menarik buat tatapan rohani dan minda anda. Kenapa saya kata ianya amat menarik? Jom saksikan perkongsian saya pada kali ini. Sebagai umat Islam, kita memang sentiasa membaca Al-Quran, bukan? Perasan atau tidak, kadang-kadang kita berjumpa dengan sesuatu kalimah atau perkataan yang mempunyai maksud yang sama, ditulis dengan ejaan yang sedikit berlainan, tetapi apabila anda membunyikan perkataan tersebut, bunyinya tetap sama. Namun harus diingat, ianya mempunyai makna yang berbeza. Anda mesti keliru? Jom saksikan video penerangan saya tentang hal ini. Saya telah memilih satu bab dalam buku ini, iaitu bab yang ke-8 untuk memberi penjelasan bagaimana buku ini menjelaskan rahsia di sebalik setiap tulisan yang terdapat di dalam Al-Quran. Okey. Bab yang ke-8 iaitu perbincangan mengenai perkataan al-hasanat dengan as-sayyi'at. Kalau diperhatikan, perkataan al-hasanat tidak ada alif, tetapi mengapa perkataan as-sayyi'at terdapat alif? Okey, jom. Okey. Di dalam buku ini, di dalam pengenalan, dia mengatakan perkataan al-hasanat yang membawa maksud kebaikan dieja al-hasanat tanpa alif. Perkataan as-sayyi'at yang bermaksud keburukan pula dieja as-sayyi'at dengan huruf alif di akhirnya tu. Okey. Beza antara kedua ejaan ini adalah ejaan al-hasanat tiada huruf alif. Dia tidak dieja al-hasanat. Okey, manakala ejaan as-sayyi'at pula mempunyai huruf alif, tidak dieja as-sayyi'at. Okey. Perkataan al-hasanat disebut sebanyak 3 kali dalam surah Al-Quran, iaitu pada ayat 168 surah Al-A'raf, ayat 114 surah Hud dan ayat 70 surah Al-Furqan. Kesemuanya dieja tanpa huruf alif. Okey. Bagaimanapun perkataan as-sayyi'at pula disebut sebanyak 36 kali. Semuanya dieja dengan huruf alif. Okey, di dalam buku ini dia telah menggariskan sebanyak 36 tempat yang mempunyai perkataan as-sayyi'at. Di sini tertera sehingga 33 ayat. Okey, cuba perhatikan kedua-keduanya bagi memahami isi perbincangan ini, iaitu wa aqimis salata tarafayn nahari wa dhulafan minal lail innal hasanati yudhhibna as-sayyi'at zalika zikra liz-zakirin. Ini surah Hud ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang, yakni wahai Nabi Muhammad dan umatmu, pada 2 bahagian siang, yakni pagi dan petang, dan waktu-waktu yang berhampiran dengannya dari waktu malam. Sesungguhnya amal-amal kebajikan, yakni terutamanya solat itu menghapuskan kejahatan. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedemikian adalah menjadi peringatan bagi orang-orang yang mahu beringat. Mengapa ejaan ini berbeza? Berbeza al-hasanat dan as-sayyi'at. Okey. Okey, penjelasan terhadap ayat tersebut. Okey, pertama, sekiranya kita perhatikan balasan kepada orang yang berbuat baik, balasan atau pahalanya berganda-ganda. Seakan-akan tiada huruf alif pada perkataan al-hasanat, menunjukkan balasannya yang banyak itu tiada angka tepat. Dia boleh berubah-ubah. Ada kebaikan dibalas 10, ada kebaikan dibalas 70, ada kebaikan dibalas 700, dan malah
ada kebaikan melebihi ribuan pahala yang diberi oleh Allah Subhanahu taala. Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu taala dalam ayat 40 surah An-Nisa, innallaha la yadhlimu misqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Dan kalaulah amal yang seberat zarah itu amal kebajikan, nescaya akan menggandakannya dan akan memberi daripada sisinya pahala yang amat besar. Okey. Penjelasan yang kedua. Perbuatan buruk pula satu kejahatan yang dilakukan akan dibalas dengan satu dosa, seperti dinyatakan oleh Allah Subhanahu taala dalam ayat 40 surah Asy-Syura. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Maksudnya, dan jika kamu hendak membalas, maka balasan sesuatu kejahatan ialah kejahatan yang bersamaan dengannya. Rumusannya, al-hasanat dieja tanpa alif menunjukkan wujudnya perubahan pada sudut pahala. Manakala as-sayyi'at dieja dengan adanya huruf alif menunjukkan balasan dosa adalah tetap, tidak mengalami perubahan. Itu saja huraian di dalam bab 8 mengenai rahsia tulisan perkataan al-hasanat dan as-sayyi'at. Menarik bukan perkongsian dan penerangan dalam buku rahsia tulisan Al-Quran itu tadi? Rupa-rupanya banyak lagi tulisan yang terdapat di dalam Al-Quran ditulis dengan cara yang sedemikian rupa. Contohnya, beza ejaan asbab, beza ejaan syajarah, beza ejaan nikmat, perbezaan ejaan Ibrahim, dan banyak lagi rahsia tulisan yang terdapat dalam Al-Quran dirungkaikan dalam buku ini. Sebanyak 72 bab perbezaan tulisan-tulisan Al-Quran dibincangkan dalam buku ini dengan cara yang agak mudah untuk difahami oleh semua. Insya-Allah selepas anda membaca buku ini, segala kekeliruan sebelum ini akan terungkai sudah. Nak tahu dengan lebih lanjut berkaitan rahsia tulisan-tulisan yang lain? Jom dapatkan buku Rahsia Tulisan Al-Quran hasil karya Zulkhairi Muhammad Nur terbitan PTS. Sekiranya anda berminat untuk mendapatkan buku ini, sila klik link di ruangan description yang telah saya sediakan di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton perkongsian ilmu daripada saya. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada kita semua. Kepada anda yang baru pertama kali di channel saya ini, jom sama-sama bantu saya like, share dan subscribe channel Asrul Effendi Hassan untuk dapatkan notifikasi perkongsian-perkongsian pada masa akan datang. Pastikan anda klik pada gambar loceng. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.